Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan selama-lamanya kepada Allah yang kita berada pada jemaah kepada aqaid al-jumiyah berkait dengan perkara yang paling penting dalam kehidupan seseorang hamba, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak silapnya kita berhenti pada perbincangan mukaddimah ini tentang pembahagian perkara wajib akal, mustahil akal dan harus pada akal. Sebagaimana yang kita maklum sebelum ini, bahawa ulama ahli sunnah wal jamaah, terutamanya ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah, dalam perbincangan ilmu akidah, sebelum mereka masuk membincangkan tentang perkara-perkara keimanan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul, serta perkara sam'iyat, perkara-perkara ghaib yang wajib kita beriman. Sebelum itu mereka bicara dahulu berkait dengan akal dan dibicarakan tentang hukum akal. Kerana akal ini salah satu daripada masadirul ilm, dipanggil sumber ilmu dalam Islam. Sebagaimana Imam An-Nasafi dalam Muqaddimah Akidah Nasafiyah, dia kata wasail dan cara untuk mendapatkan ilmu yang benar itu, ilmu yang tepat itu, dia ada 3. Pertamanya ialah dengan akal. Akal ini alat yang mampu kita gunakan untuk mendapat ilmu. Yang keduanya ialah panca indera. Panca indera. Hawas al-khams. Dan yang ketiganya ialah khabar sadiq, berita yang benar. Ini merujuk kepada prinsip dalam Islam kita. Apabila kita nak pastikan sesuatu itu betul, kita kena pastikan cerita, khabar, penceritaan itu benar atau tidak. In kunta naqilan fasihhah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalau kamu nak menukilkan perkataan, kamu ingin membawa cerita, pastikan cerita itu cerita yang betul. Kalau ingin kamu dakwa sesuatu, maka datangkan dalil. Jadi khabar sadiq yang dipanggil sebagai berita yang benar ini mewakili berita-berita yang tak boleh kita nak tolak. Al-Quran datang secara mutawatirah, secara berantai-rantai. Orang sejak daripada zaman dulu dengan jumlah bilangan yang ramai membawa kepada kita dan membaca kepada kita Quran. Sampailah Quran pada kita. Ini orang tak boleh nak nafi bahawa ayat Al-Quran ini dibaca oleh Nabi SAW, diterima daripada Sayyidina Jibril, daripada Allah SWT. Begitulah juga hadis-hadis atau perkara yang mutawatirah. Benda yang kita tak boleh nak nafi. Penceritaan
benda khabar mutawatirah yang tidak dapat ditolak. Kenapa? Kerana benda ini maklumat dapat oleh bilangan yang ramai, diceritakan daripada satu generasi, satu generasi, satu generasi. Kalau perkara berkaitan agama pun, agamalah. Kalau berkaitan dunia pun tahu bahawa Mekah tu duduk dalam dalam negara Saudi Arabia. Malaysia ini duduk di mana? Asia Tenggara. Benda tu maklumat-maklumat yang mana kita tak boleh nafi. Jadi, Imam Nasafi mengatakan, wasail ataupun masadir ilmu, sumber ilmu tu dengan akal, panca indera dan juga khabar sadiq atau berita yang benar. Okay. Kerana itulah ulama kita membincangkan tentang akal dulu supaya kita pastikan memang yang setiap berakal ni kita semua berakal. Kita pastikan bahawa pemikiran dan cara kita fikir itu betul, benar. Jadi ini yang dinamakan sebagai kita nak alignment balik. Nak baiki, tuning balik cara proses sesuatu hukum. Yang mana benda ini dah ada. Tapi kadang-kadang kita tak tahu istilah. Jadi ilmu ini, apa dia nak kongsi ataupun ingin dibincangkan oleh ulama' ialah penamaan dan istilah tersebut. Maka lepas ini kita tak pusing dah. Bila kita kata mustahil Tuhan itu berjasad. Mustahil Tuhan itu bertempat. Kita faham dah. Apa maksud mustahil? Mustahil Tuhan bertempat. Apa maksud mustahil? Tak terima langsung. Jangan makna lepas ni, dengar orang ni ngajar, boleh jadi Tuhan ada tempat. Dengar orang ni peluk kata, boleh jadi tak ada. Jadi kita tidak ada satu ketetapan. Padahal ini berkaitan akidah kita. Berkaitan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Mana boleh sekejap ada tempat, sekejap tak ada tempat. Berubah-ubah pada Allah Subhanahu Wa Taala ni perkara mustahil. Biar kita yakin betul. Siapa orang kata maknanya nombor 2 tu lebih besar daripada nombor 1 tu lebih banyak. 1 tu lebih banyak pada 2, kita kata mustahil. Lebih banyak pada 2. Kita tak boleh terima akal. Sebab apa? Sebab kita memang hukumkan tu banyak daripada 2 tu tak boleh terima akal. 2 banyak pada memang 2 banyak pada Tapi banyak pada 2 tu tak boleh nak terima akal. Sebagaimana anak, mak dia beranak-anak. Kita tanya dia, awak beranak bila? Saya beranak masa tu tahun 1957. Dah siapa Tok Bidang? Masa mak saya beranak, saya pergi turut Tok Bidang. Masa mak saya beranak saya pergi turut Tok Bidang. Jadi bila kita dengar cakap ni, orang ni sihat tak? Kita tanya dia. No. Masa saya beranak pergi turut Tok Bidang. Kita tak boleh terima akal. Mustahil benda gitu. Sehingga itu kita nak faham mustahil tu. Nampak? Maka dibincangkan tentang perincian. Apa itu wajib akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Erti dia wajib, iaitu perkara yang wajib, ialah perkara yang tidak tergambar ketiadaannya pada akal. Akal tak boleh nak terima tidak, tak boleh nak terima tak ada dia. Akal tak boleh nak terima tak ada. Mustahil pula ialah perkara yang tidak tergambar adanya pada akal. Mustahil pula perkara yang akal tak boleh nak terima ada. Akal tak boleh nak terima dan tak boleh nak hukum dia tu ada. Dan harus bererti perkara yang boleh digambarkan pada akal ada dan tiadanya. Perkara yang akal ada pun kata boleh, tak ada pun kata boleh. Jadi jaiz ni boleh terima belaka, boleh terima ada, boleh terima tak ada. Tapi bukan sekaligus lah. Bukan sekaligus. Dalam boleh terima dalam salah satu dengan maksud ada pun boleh terima, tidak ada pun boleh terima. Itu dia punya matan Ummul Barahin.
Nanti kita tengok syarah dia. Wajib katanya ialah satu perkara yang tidak tergambar pada akal ketiadaannya. Okay. Sini pengarang guna istilah la yutasawwaru, tidak tergambar pada akal. Benda yang akal tak boleh fikir tak ada. Benda tu mesti ada. Jadi tergambar ni dengan maksud dihukum. Tergambar pada akal ni dengan maksud dihukum. Tapi kita gunakan terjemahan kepada istilah yutasawwaru ni supaya nak memudahkanlah orang nak faham ataupun nak tengok makna. Tapi tergambar bukan maksud makna khayal, tapi maksud benda yang akal tak boleh nak hukum tak ada. Sebab itu dalam sebahagian daripada kitab dia takrifkan ma la yaqbalu lintifa. Antaranya syarah kepada Kharidah Al-Bahiyah karangan Syekh Dardil, Syekh Ahmad Dardil, yang mana takrif ini lebih dari segi ketepatan ataupun takrif yang kita panggil jami' mani' ataupun lagi kemah. Dia kata ma la yaqbalu lintifa, yang tak terima nafi. Mudah. Benda ni tak terima nafi, tak terima tak. Tak boleh nak terima tak. Okey. Ia terbahagi kepada dua. Contoh kita sebut. Wajib ni terbagi dua pula. Iaitu wajib daruri, yang kedua wajib nazari. Ini istilah bahasa Arab ni. Benda mudah je. Benda mudah. Wajib daruri, wajib yang mudah, yang tak perlu kita fikir-fikir panjang. Daruri. Yang mana senang dipaham, yang mudah. Orang boleh faham lah ke. Wajib nazari, wajib yang perlu kepada pemikiran dan penelitian. Kena menung sekejap. Kena mikir sikit. Dia bukan litah tu boleh faham terus. Kalau litah boleh faham terus tu, dia panggil daruri. Perkara darurah, benda yang mudah dan segera faham. Kalau nazari ni dia kena fikir sikit. Sama juga, kita akan hukumkan dengan wajib juga. Tak terima tidak. Tapi dia perlu kepada penelitian, perlu kepada mikir, perlu pada menung. Apa makna dia? Dia kata wajib daruri, perkara yang tidak perlu oleh akal kepada pengamatan dan penelitian untuk memahaminya. Akal tak perlu teliti banyak-banyak. Tak perlu amat pengamatan yang lama, tak perlu. Benda yang kita maklum jelas-jelas. Sebab dalam diri manusia, Tuhan letak fitrah pada akal ni, dia boleh hukum benda tanpa perlu fikir panjang. Ada benda dia panggil awaliyat, benda-benda asas. Ataupun badihiyat, benda-benda yang secara fitrah akal kita boleh buat keputusan. Sehingga budak-budak kecil pun yang dah memayih, dia tahu dah. Contoh apa? Sebelum contoh ni, contoh kita ni ada. Ada kita ni. Nampak tak? Kita ni ada tak? Ada lah. Kalau kata tak ada ke, ni masuk orang dipanggil istilah sofis. Nampak? Sufsutaiyah. Dalam istilah bahasa Inggeris, sofis makna orang yang menafikan kewujudan hakikat. Dia kata tak ada belaka ni, mimpi je kita ni. Tahu mimpi sepok sekali. Sakit ke tak? Kalau tahu sakit ke tak? Sakit lah. Dah ada tak sakit? Tak ada. Dah kata tak ada. Dah. Ini tolak tepi ni. Ni golongan ni sakit masalah dia lain ni. Masalah golongan-golongan dia panggil sufastaiyah. Sufastaiyah ini golongan dia panggil sofis. Bukan sufi ya, sufi lain. Tu ahli sufi ni sofis. SO. Jadi orang yang mana tak terima. Ada juga setengahnya lah. Dia tak terima bahawa alam ni khayal belaka. Tak ada belaka. Sebab itu tak ada masalah dosa pahala. Ada masalah kata dia. Ada. Bagi dia tidak ada satu hakikat sebenar bagi perkara itu. Ini memang tolak tepi lah. Jadi bagi orang yang akal waras, dia tak boleh nafi wujud dia. Nak nafi wujud dia macam mana dia ada? Nampak? Jadi benda ini tak perlu fikir panjang.
Tidak perlu kepada pengamatan dan penelitian untuk memahaminya. Untuk akal kita buat hukum. Seperti jisim itu mesti mengambil ruang. Ini contoh dia bagi. Tak masuk kaitan Tuhan lagi, nak cerita dulu. Macam mana akal kita ni meletakkan hukum tu. Iaitu wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, wa jawazul jaizat. Istilahnya. Mana akal, apa yang maksud wajib perkara wajib, mustahilnya perkara mustahil, harusnya perkara yang harus. Contoh dia kata, wajib daruri ni, jisim mesti mengambil ruang. Kalau jisim ni makna benda lah. Benda. Bila benda sesuatu, hak tokoh, jisim ni makna jasad makhluk. Sama ada bentuk macam-macam nak kira lah. Air pun panggil jisim. Hak ni, hak tokoh gini pun panggil jisim. Masjid, batu gini pun panggil jisim. Kita pun jisim. Udara pun dia ada jisim kalau orang ngaji sains lah. Hak benda hak halus tak nampak. Macam-macam. Hatta benda yang tak nampak pada mata kasar kita pun, contoh jin. Dia ada jisim kot, tapi jisim dia betul lain. Dia panggil jismul latif. Dia panggil jisim halus. Sebab tu orang kita sebut makhluk halus. Makhluk halus ada tak makhluk halus? Ada. Dah ada tepat tak? Makhluk halus ada tepat tak? Ada. Dah kata duk laut, duk bukit, merasuk dalam diri ada tak? Ada lah maksudnya. Roh kita ni. Ada. Ahli sufi, ahli safah bagi sebagai jismu mujarrad. Jauhan mujarrad. Yang mana dia tu tetap ada tempat. Roh kita duduk mana? Duduk dalam kita lah. Tapi secara penentuan duduk di mana, hati ke tu, tu ulama tak tahulah. Tapi ada tak? Ada. Duduk mana? Bukan duduk di orang lain. Roh kita duduk kita lah. Mana yang masih bertempat. Masih bertempat. Okey. Jadi jisim tu ambil ruang. Benda ni kita tak perlu fikir panjang. Orang kata dia benda jisim ni ambil ruang. Memang ambil ruang maknanya dia menempati suatu tempat. Nampak? Dia panggil apa ni? Meja kuliah ni. Meja kuliah ni. Ada tempat dia depan. Diri kita jisim ada tempat yang kita duduk tu. Okey. Cuma bezanya kalau jisim kasih ni macam kita ni. Dia panggil objek yang legap tak? Istilah sains dia tahu. Kalau ada cikgu sini kabarlah kalau salah tegur lah. Jisim legap ni yang tak telus cahaya. Maknanya dia benda tokor dia panggil. Benda tokor. Benda tokor ni kalau benda lain nak duduk, dia tak boleh lah. Sebab tempat tu dia sibuk dah. Buku saya ni tak duduk atas ni. Atas set saya duduk atas ni. Dia boleh masuk dalam, tak boleh lah. Sebab apa dia panggil jisim kasih. Nampak tak? Dia tokor. Tokor yang nak duduk, dia duduk atas. Dia boleh masuk dalam. Kalau udara, hok jenis jisim latih lembut atau jin semua ni kadang dia boleh masuk. Sebab tu rasuk-rasuk tu tak. Kerasukan tu. Kerasukan tu jin masuk dalam orang. Apa? Sebab jin ni bukan jenis macam manusia kita. Kita kalau dengar orang tembung lah. Tak, tangan dua yang masuk dah. Tapi jin dia boleh masuk kok. Fa inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan tu Nabi kata masuk dalam anak Adam melalui apa? Laluan darah. Nampak? Jelas dah wajib daruri ni. Yang seterusnya wajib nazari. Wajib nazari pula ialah perkara yang akal perlu pengamatan dan penelitian untuk memahaminya. Terbalik tadi. Seperti perlunya pengamatan untuk memikirkan. Contoh apa? Wajibnya sifat kudrat bagi Allah. Ini pada benda ni. Kalau kita beriman dah, kita tak perlu fikir pun kadang. Tapi pada asasnya, kalau kita nak cari dalil, apa bukti Tuhan bersifat dengan kudrat? Kena susun dulu lah. Bukan makna kita jahil dulu, kena susun baru jadi. Tak, kita dah beriman. Dah tak apa dah. Ada kadang-kadang perkara yang asalnya perlu kepada pengamatan. Tapi kerana dia itu, kita dah biasa. Dan kita dah letak dalam diri kita, kadang tak perlu fikir pun macam ada Tuhan. Wujud Tuhan. Orang beriman,
Tak payah fikir-fikir pun. Memang Tuhan ada. Tapi di sini, dari segi untuk mengisbat dan mendatangkan dalil wujud Tuhan, orang dok cari Tuhan, kita kena susun dalil. Kena tu khabar dulu. Alam ini ada tak? Awak tu ada tak? Ada. Awak ni alam. Awak ada ke mana? Alam ni ada, siapa awak buat? Awak buat diri sendiri ke? Alam ni buat diri sendiri ke? Tak. Jadi, dia jadi macam mana takkan nak jadi sendiri? Susun dalil-dalil. Tentulah ada yang mengadakan alam ni, kerana alam ini dibuktikan ada permulaan dia. Ahli sains bukti memang alam ni ada mula. Dan dia ada akhir dia. Dia ada akhir. Alam ni ada umur dia. Ada umur. Bila ada umur ni boleh tahu. Boleh tahu mula. Orang ada umur tak? Orang yang berumur atau sesuatu yang ada umur. Dia ada mula tak? Ada lah. Lepas tu orang boleh tanya. Tuan Haji umur berapa? Tuan Haji umur berapa? Tak. Mak Haji umur berapa? Boleh tanya berapa? Ya ada mula. Kalau tak ada mula nak tanya umur mana? Tak tahu. Tak ada mula. Tak ada mula. Tak boleh nak tahu umur tu. Makna umur ni sekarang ni. Umur sekarang ni lah. Hidup banyak mana tak tahu lagi. Umur berapa sekarang? Ia ada pangkal. Pangkal ada baru boleh kira. Tak. Masjid ni berapa tua dia? Berapa tua? 2013. Kita kata maknanya 7. 7 tahun. Baru boleh letak 7 tahun. Kalau kata masjid ni, tak tahu kok. Tak ada mula kok. Dah boleh kira tak? 7 tahun ke? Tak ada mula ke? Mula jadi kita tak tahu. Tapi memang orang tak kata masjid tak ada mula. Mesti ada buat dulu. Asal dia tu. Okay. Nampak? Jadi, perkara nazari ni, wajib nazari, perkara yang perlu akal ni kena teliti, kena amat untuk faham. Seperti wajibnya sifat kudrat bagi Allah Ta'ala. Sifat kudrat. Tuhan ni wajib bersifat dengan kudrat. Mana apa? Mana Tuhan ni bersifat kudrat bagi Tuhan tu wajib. Akal tak boleh nak terima Tuhan tak ada sifat kudrat. Tuhan tak berkuasa. Akal tak boleh terima. Itu maksud tak boleh wajib tadi. Akal tak boleh nak hukum terima bahawa Tuhan tak ada kudrat, tak berkuasa. Tapi nak datangkan dalil tu, apa buktinya? Orang tanya, apa bukti? Apa bukti? Buktinya alam ada. Kerana alam ini, dia ada takkan ada sendiri. Adanya dicipta oleh Tuhan. Oleh yang lain daripada alam. Yang kita panggil Tuhan. Tuhan yang mencipta alam ni. Tuhan tu mesti berkuasa. Kalau tak berkuasa, lemah macam mana nak cipta alam? Macam mana nak cipta alam? Alam yang begitu hebat. Tak? Begitu apa kita sophisticated, begitu cantik, begitu indah. Takkan Tuhan tak berkuasa? Kalau lemah, nak buat mana? Kereta nak akak. Boleh tak kita akak seorang? Tak boleh lemah kita. Tak? Jadi orang yang lemah, sesuatu yang lemah tak mampu nak buat. Tadi kita hukum tu, kita susung dalil tadi tu. Walaupun pendek ke, sekejap ke, faham, tak apalah. Maknanya perlu kepada pengamatan dan penelitian. Nak kabur nazari tu je. Okay. Habis. Okay, itu benda yang atau perkara yang wajib. Lawan bagi wajib ialah mustahil. Mustahil ialah perkara yang tidak dapat difahami adanya pada akal. Akal tak boleh nak faham. Akal tak boleh nak faham. Kalau ikut sini dikata tergambar tadi tak? Tergambar. Dia terjemah tasawur. Sini dikata terjemah dapat difahami. Dia dah halih dah lah tu. Dia dah halih uslub. Kerana maksud tasawur digambarkan tu maknanya difaham. Kalau ikutnya apa yang tidak tergambar adanya pada akal. Sama juga. Tapi dia telah kerana ini terjemahan. Dia alih kepada apa yang tidak difahami adanya pada akal. Akal tak boleh nak hukum ada. Akal tak boleh terima ada. Tak boleh terima ada. Ia juga
terbagi kepada dua, iaitu mustahil daruri, mustahil nazari. Sama je. Kita faham dah, mudah je lepas. Mustahil daruri ialah perkara yang tidak berhajat oleh akal pada memahami sesuatu melalui pengamatan dan pemerhatian. Akal tak perlu fikir panjang. Seperti tidak bergerak dan tidak diam bagi jisim pada masa yang sama. Dia bagi contoh. Jisim, sesuatu jasad, satu jisim lah. Gerak pun tidak, diam pun tidak dalam masa yang sama. Tak? Jadi kita yang Allah Ta'ala kurnia akal ni, kita boleh tahu terus. Mana boleh. Gerak pun tak, diam pun tak. Dah dia buat benda. Dia terbang, gerak juga. Tak? Lain kata, saya diri pun tak, duduk pun tak. Contoh. Ada gak apa ni tu? Saya diri pun tak, duduk pun tak. Boleh tak? Tak boleh? Duduk pun tak, diri pun tak. Boleh terima tak? Boleh terima, saya tidur. Nampak tak? Kadang pelik juga kita. Tak? Keliru juga kita. Sebab apa? Tak biasa latih akal. Dengar sekali tu, mana boleh ustaz dok diri dok duduk. Dah buat benda. Banyak benda boleh buat kan? Tidur boleh, terbang boleh, berenang boleh. Tak? Letang terletang boleh. Banyak benda boleh kan? Jadi, hak tu tak apa, dia ada banyak pilihan. Hak ni gerak diam, dia tak ada tengah. Dia tak tengah. Tak gerak dia diam. Jadi, kita kata kereta lah. Kereta tu gerak pun tak, diam pun tak. Tak boleh terima akal. Akal tak boleh nak terima. Dia sama ada dia gerak ataupun dia diam. Dalam masa yang sama. Masa berbeza tak ada masalah. Waktu otak panggil berlawanan. Jadi, akal menghukumkan mustahil pada perkara apa ni panggil ijtima'u diddain. Ataupun intifa'u al-naqidain. Ternafi dua yang berlawanan. Gerak pun tidak. Diam pun tidak. Okey, dia panggil mustahil daruri. Mustahil nazari, perkara yang berhajat oleh akal untuk memahami sesuatu melalui pengamatan dan pemerhatian. Sama je. Jadi nazari ni, mustahil nazari ni benda akal hukum tak boleh terima, akal tak boleh terima tapi kena mikir sikit. Kena tilik sikit. Kena perhati sikit. Contohnya, seperti, ini perlu kepada pengamatan pemikiran. Seperti adanya sekutu bagi Allah. Tuhan ada sekutu. Tuhan ada syarik. Apa maksud? Tuhan lain. Sekutu Tuhan. Apa hukum sekutu Tuhan tu? Mustahil apa panggil? Mustahil. Tuhan lain. Sebut sekutu kadang payah kita nak mari tak. Tuhan, Allah Ta'ala dia ada sekutu. Tuhan lain tu. Tuhan lain hukumnya benda? Hukumnya mustahil. Ni kita belajar istilah ni. Mustahil ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan lain itu hukumnya mustahil. Dia itu perkara yang mustahil. Tuhan lain tu. Jadi nak boleh keterima tu, kita orang beriman memanglah kita tetap dah akidah kita memang tak ada Tuhan lain. Tapi nak boleh kepada hujah natijah kalau orang yang tak ada apa-apa ni daripada kosong, ataupun orang yang tak percaya Tuhan lagi, kita nak hujah kepada dia. Tak ada Tuhan selain Allah. Tuhan tu satu je. Tak ada Tuhan nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tuhan nombor 2, nombor 3 tu mustahil. Ni keluar istilah mustahil. Apa maksud mustahil? Tak boleh terima akal. Akal tak boleh nak terima ada Tuhan lain. Tapi kita nak hukum akal nak hukum bahawa tak boleh terima tu, kena hujah dulu. Tak, kena hujah dulu. Apa dalil? Apa bukti? Akal tak boleh terima ada Tuhan lain. Kalau ada Tuhan lain, maknanya apa? Ada 2 Tuhan lah. 3 pun ikutlah. Ambil satu je. Makna ada Tuhan lain seorang lagi. Kalau ada 2 Tuhan, apa akan jadi? Jadi mana? Kalau nak kira mudah-mudahnya, satu kapal 2 nahoda. Jadi
Dua nahoda yang sama-sama kuat belaka. Sama-sama uh, nak nak menguasai belaka. Oh, jadi tak gerak apa. Kalau gerak pun jadi acuh. Kalau dalam Quran Allah Taala beri contoh mudah sahaja. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada bagi langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya akan rosak musnah bumi dan langit. Bahkan tak akan wujud bumi dan langit ini tak akan wujud kalau ada Tuhan selain Allah. Kalau kita dengar sekali pun kita faham dah. Betul. Dua kepala, dua ketua tak jadi. Nampak tak? Dua ketua tak jadi. Ni apa pula kalau ketua, kalau syarikat, kalau Tuhan, lagilah. Kenapa? Kan ni akan jadi bala. Dia akan jadi bala. Tak? Hak ni nak buat, ni tak mau buat. Kayak gini bala. Bala. Kalau dia setuju sekalipun akan bawa kepada lemah. Lemah lah. Maknanya dia terpaksa setuju. Dia terpaksa berkongsi kuasa. Terpaksa buat pemufakatan. Terpaksa buat per apa ni? Persepakatan, perikatan dan seumpama. Kena benda. Kena kongsi ya bagi. Apa kena kongsi? Sebab tak kuat. Kalau kuat, dah kongsi dah. Padang yang seorang ni. Jadi, bersepakat. Tapi bersepakat membawa berkat. Sebab manusia memang lemah. Dia kena pakat lah. Kalau tak pakat, tak kongsi, tak muafakat, tu memang. Sebab apa? Sebab manusia memang lemah. Allah, Tuhan, kalau pakat lemah lah. Manusia memang dia kena nak pada kesepakatan. Duduk hidup dunia ni tak boleh lah. Kita duduk seorang memang rohok lah. Kalau kita duduk seorang makan seorang, kalau kait dengan orang, boleh tapi rohok sikit. Tanam sendiri, ternak sendiri, buat rumah sendiri, semua kita buat. Zaman-zaman dulu boleh lah. Zaman hidup yang tak 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 begitu mencabar begini. Zaman sekarang tak boleh. Nampak? Nak makan telur pun kena beli telur. Nampak tak? Kalau kita ada ayam rumah boleh nak makan telur. Cari kedai tak ada telur langsung. Siapa keluar berita dengan tak ada telur. Allah malu kita orang kan. Nampak? Tak ada telur. Tak ada telur. Cari tak ada. Di mana tu? Rupanya tak ada tempat. Tak ada hok pusat kupur di sini tak ada. Dia bawa kupur pun hak persendirian kupur di luar. Kupur di negeri luar. Jadi agih ke Terengganu lambat ada ke orang lain. Tak. Jadi telur-telur Terengganu ni boleh ke orang lain. Dia tidak ada. Tidak ada tempat. Untuk mana ni? Itu punya ceritanya lah. Jadi bila untuk negeri lain, jadi bila agih tu, kalau negeri lain banyak, datang kita. Okey. Jadi, perlu kepada pengamatan. Mana? Mustahil ada sekutu bagi Tuhan. Tuhan lain tu mustahil. Kita nak dapat hujah bahawa akal tak boleh terima tu, kena susung. Maknanya kalau ada selain pada Tuhan, nescaya akan berlaku balah dan ataupun lemah. Secara umum lah, kita akan masuk berkaitan dengan perbincangan wahdaniyah, dia akan terang. Anda yang kalau Tuhan balah guana, kalau Tuhan berpakat guana. Ni guana ni. Ini benda asas besar. Kalau kita faham betul-betul, dan orang manusia faham betul-betul, dia tak akan sembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Dia tak akan sembah berhala-berhala. Dia tidak akan sembah banyak-banyak Tuhan sebagaimana setengah agama tu dah. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan jaga bukit, ada Tuhan jaga laut. Apa dah? Kita tengok cerita Hollywood kita tahu dah balah. No, tengok cerita hak dia orang buat. Balah dah. Oh, balah Tuhan tu. Ia balah. Hak ni berebut makan buah. Rapah buah benda. Buah peach. Tak tahulah. Hak ni berebut nak dapat kuasa. Jadi balah lah. Dah ni mainan balah-balah ni benda ni. Kalau jawatan boleh tahan balah. Manusia balah. Kalau Tuhan, bukan Tuhan ni. Kenapa tu?
Bila dia boleh bayang, boleh reka cipta tu kan apa? Dia meletakkan Tuhan tu macam sifat manusia. Nampak tak? Macam sifat manusia. Okey. Jadi cerita-cerita gitu tu kalau kita faham, tengok tu, kita boleh mari akidah kita bahawa oh mustahil sungguh. Tuhan ni kalau ada lebih pada seorang, lebih pada satu akan jadi kacau. Tak akan ada langit bumi sebagaimana Tuhan sebut. Kalaulah ada pada langit dan bumi itu, Tuhan-Tuhan selain Allah nescaya tidak akan wujud langit bumi, akan musnah langit bumi. Okay. Kemudian katanya, hukum perkara mustahil ialah tidak menerima ada sama sekali. Apa hukum dia? Tak terima ada. Tu dia punya point dia. Tidak menerima ada. Mustahil ni tak terima ada. Tak boleh nak terima akal. Itulah kita kata. Okay. Kita akan faham ni nanti mudah. Bila kata Tuhan tu tidak bertepat, kita boleh terima lah. Mustahil Tuhan bertepat, boleh terima. Cuma lagi kena susun hujah. Supaya kita susun hujah kuat. Memang kita tak boleh nak terima langsung kalau kata Tuhan tu duduk atas pada arash. Tuhan tu ada tepat mana? Atas arash. Tak boleh terima. Bila kita faham apa makna tepat, kita faham apa makna arash. Kita faham Tuhan, apa makna Tuhan duduk atas arash. Sebagaimana kata golongan-golongan Mujassimah. Mereka kata Tuhan tu bertepat. Itu menyalahi pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, jaiz pula. Jaiz dengan Z. Kalau dengan S, Jabatan Agama Islam Selangor. Dengan Z. Perkataan asalnya jaizun. Apa dia jaiz? Perkara yang harus dan mungkin. Sama. Jaiz pun kita panggil, mungkin pun kita panggil. Dia ada beberapa istilah yang maknanya lebih kurang lah. Makna untuk kita orang awam, jangan keliru. Kita dengar, oh ini jaiz. Kalau orang ngajar tajwid, dia kata ini perkara yang jaiz. Makna benda? Perkara yang harus. Ini perkara yang mungkin. Apa makna mungkin? Perkara yang harus. Ini perkara yang hadis baharu. Juga ada makna harus juga situ. Cuma ada bezalah sikit. Kalau hadis tu makna yang ada sebelum tu tak ada. Masih dihukum dengan baharu. Okay. Jadi jaiz dan mungkin benda sama. Secara umum kita boleh kata gitulah. Benda yang dihukumkan boleh terima. Ada boleh terima, tak ada boleh terima. Membawa maksud perkara yang sah pada akal adanya sebagai ganti kepada tiada. Makna ada tu dan tak ada boleh ganti. Boleh ganti dengan tak ada. Makna ada boleh terima, tak ada boleh terima. Dia boleh ganti. Dengan maksud apa? Dia menerima kedua-duanya. Okay. Jaiz juga terbahagi kepada dua. Iaitu jaiz daruri, jaiz nazari. Perkara yang harus tanpa perlu kita fikir panjang. Perkara yang harus nazari. Kita kena fikir tilik sikit. Apa itu jaiz daruri? Katanya perkara yang akal tidak berhajat kepada pengamatan dan pemerhatian untuk memahaminya. Contohnya, seperti jisim bersifat dengan tertentu gerak. Jisim tu bergerak. Tertentu gerak tu kita kata jisim bergerak. Ataupun tertentu diam. Jisim tu diam. Harus tak? Contohlah kita kata kereta tu gerak. Kereta tu gerak. Boleh terima tak? Boleh terima. Kereta tu tak gerak, diam. Boleh terima tak? Boleh terima, itu harus. Itu harus. Dah tadi benda beza. Tadi kita kata wajib tu. Wajib salah satu. Makna apa? Tak boleh terima kalau tak ada dua-dua. Hak tu wajib. Kalau dia memang bersifat dengan satu, hak tu dipanggil harus tertentu tu dengan istilah tertentu gerak tu. Contoh peng ni. Peng ni mesti wajib. Kalau tak gerak dia diam. Itu masuk wajib tu. Peng ini bergerak. Hukumnya apa? Harus. Sebab apa? Boleh dia gerak.
Dah gerak sungguh tu, betul lah gerak. So masa dia gerak lah. Boleh tak dia tak gerak? Boleh. Tu panggil harus. Jadi dia mengambil salah satu tu, hukumnya harus. Mengambil salah satu dengan tertentu. Tak. Dia bersifat dengan tertentu gerak. Gerak dia. Kereta gerak. Harus. Benda. Petang ni hujan. Harus tak? Harus. Hujang pun boleh terima. Tak hujang pun boleh terima. Tak. Tiba-tiba hujang sungguh contoh. Masa hujang ni mestilah hujang. Sebab nampak dah tu. Tapi pada asal dia, terima hujang, terima tak hujang. Terima belaka. Mudah dah. Jaiz nazari pula. Perkara yang akal berhajat kepada pengamatan dan pemerhatian untuk memahami. Contohnya seperti perlunya pengamatan untuk memikirkan harusnya. Seperti Allah menyeksa seorang yang taat kepadanya. Dan memberi balasan baik kepada orang yang mendahakai. Okey, ni kita tengok kepada statement ayat ni. Allah menyeksa orang yang buat taat. Kita nak hukumkan ni. Bukan hak berlaku sungguh, hak berlaku sungguh. Tak. Hukum. Apakah hukum? Tuhan seksa, memasukkan neraka orang buat baik. Hukumnya apa? Wajib. Hukum akal ni. Pada akal, boleh aja. Kok mana boleh orang buat baik masuk neraka? Tak ke Tuhan tu Tuhan? Tuhan tu Tuhan, ikut dia lah. Apa nak menghalang dia memasukkan orang dalam neraka? Siapa-siapa dia nak? Boleh tak Tuhan nak masukkan syurga orang buat jahat? Orang kafir? Apa hukum? Hukum akal? Harus tak? Harus lah. Kok mana? Kan Tuhan kan? Siapa nak sekat dia? Dia ada kuasa mutlak kan? Itu makna hukum akal. Dah Tuhan buat gitu ke? Tuhan buat gitu tak? Tuhan tak buat gitu. Tuhan buat gitu dah buat gitu tu panggil hukum syarak pula. Hukum syarak. Bila Tuhan janji orang buat baik masuk syurga. Pasti Tuhan akan menunaikan janjinya. Bila Tuhan kata orang kafir masuk neraka. Pasti Tuhan akan menunaikan apa yang Tuhan janjikan tadi. Itu hukum syarak. Setelah turun syarak, janji daripada Tuhan, maka hak tu yang akan berlaku. Tapi pada hukum perkara tu sendiri, kita hukum harus. Tu faham molek ni, jangan tukar. Ramai orang tukar, dia kata mana pula. Asy'ariyah kata, Tuhan akan menyeksa orang buat taat. Dia tak faham. Tak boleh beza antara hukum akal dengan hukum syarak. Pada diri perkara tu, dia masuk syurga, masuk neraka, boleh pahala, boleh seksa tu. Benda yang harus. Tuhan boleh nak buat ikut dia sebab dia Tuhan. Itu maksud dia kata harus tu. Harus nazari. Tapi hakikatnya macam mana? Hakikatnya Tuhan akan masuk orang beriman dalam syurga lah. Tuhan akan masukkan orang kafir yang tak beriman dalam neraka. Itu hukum syarak. Kita dah sebut sebelum ni. Ada hukum akal, ada hukum syarak, ada hukum adat. Sikit lagi. Hukum jaiz ini ialah. Apa hukum dia? Ada dan tiada itu keduanya sama sahaja pada diri sesuatu. Ada dan tak ada tu sama. Berlaku gini pun boleh, tak berlaku pun boleh. Sama saja. Oleh itu, ada ataupun tiada sesuatu itu perlu kepada sebab yang memberati salah satu atas lawangnya. Kalau kita nak kata ada dan tak ada sama dah. Contoh kita kata ambil alam ni. Alam ini pada asas dia, kewujudan dia itu harus. Alam ni kita kata satu benda yang harus. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tak? Tak usah kira ambil hak ada dah ni. Pada hakikat diri alam ni, wajib ada ke? Wajib ada dah alam. Pada hakikat diri alam, makna sebelum ada wujud ni, Allah wajib ke kena buat alam? Tak. Dia tu sendiri ada boleh, tak ada boleh. Buktinya apa? Bukti kewujudan itu harus, dia akan musnah. Kewujudan dia harus, sebelum ni dia tak ada. Itu makna dia terima ada dan tak ada. Okey. Bila dia itu dihukum dengan harus,
Oleh itu perlu kepada sebab yang memberati salah satu atas lawangnya. Alam ni nak jadi kepada ada tu. Yang asalnya ada pun boleh terima. Sebelum ada alam ni. Sebelum Tuhan cipta. Allah Ta'ala sahaja wujud. Kana Allah walam yakun syai'un ma'ahu. Sebagaimana dalam hadis. Allah Ta'ala wujud. Tak ada benda lain ada selainnya. Sebelum Tuhan tentukan nak cipta alam tu. Alam tu sendiri ada pun boleh jadi. Tak ada boleh jadi. Nak juga kejadian ada tu. Mesti dia ada sebab yang mengadakan. Sebab tu makna apa? Kalau sini mana Allah lah. Allah yang mengadakannya. Sebab dia sendiri mana boleh dia buat diri sendiri. Mana boleh dia yang asal terima ada tak ada tiba-tiba jadi berat sendiri. Orang panggil dacing berat sendiri tak jadi. Neraca dacing. Tak. Nama tu. Dia jadi berat sendiri. Mana boleh berat sendiri letak benda jadi berat. Paling kurang angin tolak. Angin tolak. Mana angin ada jisik. Angin tolak. Tu jadi berat. Dia akan jadi sendiri. Balik rumah. Temu atas meja. Air Neslo. Kita suka Neslo contohnya. Lepas tu tanya bini kita. Mu buat Neslo ke abang? No, awak buat Neslo ke? Mu pula. Ayang ke ikutlah. Buat Neslo ke abang? No. Dia kata dok lah. Tanya anak pula. Buat Neslo ke ayah ke? Ke abah ke? Dok lah. Lepas tu mana? Dia jadi sendiri bah. Dia jadi sendiri. Allah, Neslo mudah tu lah. Jadi sendiri. Kita pun tak boleh terima kan. Jadi sendiri. Dia asal ada tak ada Neslo boleh jadi belakang. Boleh terima ada, boleh terima tak ada. Tiba-tiba jadi sendiri. Tak boleh terima kita. Ada sebab yang mengeluarkan daripada tak ada jadi ada. Ataupun yang capur-capur-capur, ubah-ubah jadi ada dia. Alam ni sama. Alam ni sebelum ada dia, ada dan tak ada sama. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Jadi akal yang warah pasti akan kata tentu ada yang mengadakan dia. Memilih ada daripada tak ada. Sehingga dia ada. Ada sebab tu. Apa dia? Tuhan yang menciptakan alam tu. Kenapa? Kerana kita tak boleh terima sesuatu yang harus tiba-tiba dia ada sendiri tanpa ada sebab. Nampak je lah. Jadi hak ni neraca kepahaman tentang wajib, mustahil, harus. Hak ni kita akan faham betul-betul istilah ni. Kek masuk dalam perbincangan senang dah. Sifat yang wajib bagi Tuhan. Mana apa? Bila kita faham betul-betul, kita tak boleh terima sifat ni tak ada pada Tuhan. Sifat yang mustahil pada Allah. Kita faham betul-betul makna mustahil, kita akan hukum benda ni takkan sekali ada pada Tuhan. Gitu. Sifat harus. Makna boleh Tuhan buat gini, ada sajalah. Membuat perkara mungkin atau tidak buat. Mana boleh Tuhan nak buat, boleh Tuhan tak nak buat. Setelah anda mengetahui, sikit. Ke tak ada dah ni. Berhabis sikit dah. Setelah anda mengetahui pengertian wajib, mustahil dan harus, jaiz, maka anda turut dapat mengetahui pengertian wujub. Jawab istilah ini bahasa Arab je lah. Bahasa Melayu kita wajib dengan wujud tu, wujud bukan tak ada dalam bahasa kita kot, tapi makna samalah. Cuma wujud itu hukum. Wujub, jawaz, istihalah itu hukum. Dia panggil hukum. Wajib, mustahil, harus tu dia panggil perkara yang bersifat. Perkara yang bersifat dengan wajib kita panggil perkara yang bersifat dengan wujud kita panggil wajib. Jadi kalau bahasa Arab ada dua, wajib dengan wujud. Wujud ni kena kepada hukum. Wajib ni kena kepada perkara. Perkara yang bersifat dengan wujud, bersifat wajib, namanya wajib. Perkara tu wajib. Perkara yang mustahil, iaitu bersifat dengan istihalah. Perkara yang jaiz, perkara yang bersifat dengan harus, dia panggil jaiz. Hukum dia jawaz. Gitu je lah. Dan kalau kitab-kitab lama, kitab-kitab Jawi lama, dia guna istilah ni. Jawazul jaizat, istihalatul mustahil, mustahilat, wujubul wajibat. Wajibnya perkara wajib, harusnya perkara harus, mustahilnya perkara mustahil.
Jadi bila kita tahu perkara wajib, perkara mustahil, perkara haruh, kita tahu apa itu hukum. Hukum wujub, jawaz, istihalah. Tengok. Beza antara wajib, mustahil dan jaiz dan wujub. Wajib, mustahil, jaiz dengan wujub, istihalah ialah yang pertama merujuk kepada perkara atau sesuatu yang dihukumkan. Manakala yang kedua merujuk kepada hukum itu sendiri. Macam kita kata ni lah. Jadi wujud itu artinya tidak menerima tiada. Jawaz tu bererti dapat menerima ada dan tiada secara berganti. Istihalah artinya tidak menerima ada. Mudah je. Kita dah faham tadi. Maka ni khulasah dia. Ha? Nampak? Ha. Hukum. Ini hukum carta pembagian hukum lah. Hukum syarak bagi dua. Hukum taklifi. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia panggil hukum wadai pula sebab syarat manik penghalang sah batal. Hak kita hukum adat tak ada kait dengan ni. Perkara ada dengan ni, perkaitan ada dengan. Hak ni hukum akal yang kita bincang wajib, wujub, istihalah, jawaz. Wajib daruri, wajib nazari, mustahil daruri, mustahil daruri, jaiz daruri, jaiz nazari. Alhamdulillah kita habis dah bab tu. InsyaAllah lepas daripada ini kita masuk kepada apa yang wajib tentang akidah ini berkaitan dengan perbincangan ma'rifah. Perbincangan ma'rifah. Jadi, sekadar itu saja untuk kali ini. Ada soalan tak? Ada Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.